Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci apakah isi kandungan buku ini. Okey, kita pergi kepada muka surat yang pertama, iaitu ibu bapa boleh melihat di sini bahagian satu ialah bahagian maklumat kanak-kanak. Okey, di mana bahagian ini perlu diisi oleh ibu bapa lah. Ibu bapa boleh mengisi nama penuh, jantina, nombor kad pengenalan dan juga tarikh masuk taska anak-anak dan seterusnya. Okey, kemudian pada bahagian bawah ialah bahagian maklumat ibu bapa penjaga. Okey, perlu mengisi nama penuh ibu bapa, nombor kad pengenalan, apakah pekerjaan ibu bapa, alamat dan seterusnya. Okey, bahagian ini sangat-sangat penting untuk pendidik menjadikan rujukan utama sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun kemalangan terhadap anak-anak tersebut. Jadi pendidik boleh rujuklah pada bahagian ini. Seterusnya, kita pergi kepada muka surat yang kedua, iaitu berkaitan dengan alergi ataupun alahan anak-anak lah. Okey, pada bahagian ini juga ibu bapa perlu mengisi sebarang alergi anak-anak tersebut. Sebagai contoh, anak-anak ada alergi ubatan ataupun imunisasi, bolehlah tandakan dan nyatakan apakah alergi tersebut. Seterusnya ialah penyakit ataupun masalah kesihatan anak-anak. Okey, bahagian ini lebih kepada sekiranya anak-anak mengalami sebarang penyakit kronik. Okey, ibu bapa boleh menandakan dan menulis sedikit nota pada bahagian inilah untuk dijadikan rujukan kepada pendidik. Bahagian bawah sekali merupakan imunisasi, iaitu suntikan imunisasi yang telah diambil oleh anak-anak. Okey, ibu bapa juga boleh mengisi. Bahagian ini sangat penting untuk pendidik supaya dapat dijadikan rujukan supaya kita boleh mengelakkan sebarang kemalangan. Seterusnya, kita pergi kepada pertumbuhan fizikal. Pertumbuhan fizikal ini lebih kepada informasi anak-anak, iaitu tentang berat dan juga tinggi anak tersebut pada bulan yang ditetapkan. Okey, dekat sini kalau boleh tengok kita ada letakkan dalam 2 tahun, di mana boleh digunakan sehingga habislah. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak masuk pada tahun yang pertama tetapi pada tengah bulan, contoh bulan Jun, jadi ibu bapa boleh meneruskan sehingga kolom tersebut habis. Boleh digunakan juga untuk tahun yang kedua sehingga habislah. Okey, seterusnya kita pergi kepada borang persetujuan. Okey, borang persetujuan ini lebih kepada persetujuan ibu bapa untuk memberi kebenaran kepada pihak taska sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun kemalangan terhadap anak-anak yang dihantar. Okey, di sini ibu bapa boleh mengisi nama, tanda tangan dan juga nombor kad pengenalan bagi tujuan persetujuan lah. Okey, kalau ibu bapa boleh tengok dekat bawah sekali ni pun ada berkaitan dengan kebenaran untuk pihak taska membawa anak-anak untuk buat rawatan di luar dalam amount yang dipersetujui oleh ibu bapa sendiri. Sekiranya ibu bapa mampu dalam jumlah 200, boleh nyatakan di bawah ini 200. Okey, bahagian ini juga sangat-sangat penting sebab sekiranya berlaku sebarang kemalangan, pihak pendidik boleh terus bawa buku ini ke klinik sebagai bukti bahawa ibu bapa telah memberikan persetujuan untuk membawa anak ke klinik. Okey, tanpa perlu sebarang banyak proses lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, ialah berkaitan dengan komen pegawai. Okey, bahagian ini lebih kepada sekiranya taska tersebut mendapat sebarang lawatan ataupun pemeriksaan daripada pihak luar atau pihak atasan. Jadi, bahagian ini boleh diisi oleh mereka, iaitu boleh isilah bila tarikh lawatan, apakah komen pegawai yang telah datang memeriksa, apakah cadangan dan juga apa tindakan pengusaha taska itu sendiri. Okey, bahagian ini boleh dijadikan sebagai rujukan utama ataupun bahan bukti untuk pihak taska juga. Dalam masa yang sama boleh digunakan untuk meyakinkan ibu bapa mereka kerana telah diperiksa oleh pegawai yang ditauliahkan. Seterusnya kita pergi kepada
bahagian maklumat vaksinasi ibu bapa penjaga lah. Okey, bahagian sini juga ibu bapa perlu mengisi informasi berkaitan vaksinasi, iaitu apakah jenis vaksin, tarikh suntikan vaksin, sehingga dos yang telah diambil. Kemudian sejarah kuarantin jika ada. Okey, sekiranya ibu bapa pernah mengalami COVID dan pernah dikuarantinkan, jadi boleh mencatat informasi di sini, iaitu boleh menulis nama, lokasi kuarantin dan juga tarikh mula dan tarikh tamat tempoh kuarantin tersebut, bagi memudahkan urusan pihak pendidik. Seperti yang boleh lihat di bawah ini, kita ada bukti bahawa kami merupakan penerbit dan juga pencetak utama buku ini. Sekiranya terdapat sebarang cetakan rompak selain yang ada pada buku ini, bolehlah hubungi kami di nombor yang tertera. Dan akhir sekali, kita pergi kepada tahap perkembangan bayi dan kanak-kanak. Okey, inilah bahagian terakhir, iaitu bahagian tahap perkembangan dan pencapaian kanak-kanak itu sendiri, di mana pihak pendidik boleh menandakan apa yang berkenaan terhadap anak-anak. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak yang berumur 6 bulan telah mencapai seperti boleh duduk tanpa berpegangan tangan ataupun boleh memasukkan benda ke dalam mulut, jadi pihak pendidik boleh terus tandakan di kotak yang disediakan apakah yang anak-anak tu telah buat. Okey. Bahagian ini juga pihak pendidik boleh jadikan rujukan utama, dan juga untuk ibu bapa juga boleh dijadikan sebagai informasi lah, supaya ibu bapa boleh tahu apakah perkembangan, apakah pencapaian ataupun aktiviti anak-anak dari masa ke semasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.